Tanpa membuang masa saya paparkan saya punya PowerPoint. So yang ni yang ada buku nota boleh awak catat apa yang penting saja je, catat semua sebab slide ni saya ni panjang nak detail. Saya boleh kalau boleh untuk PJ ni untuk lari pecut sebenarnya saya nak lebih kepada bila saya present dan saya tunjuk cara yang betul untuk lakuannya, tapi tak boleh. Cuma hari ni kita belajar teori dan berdasarkan gambar sahaja. Tadi pun awak tengok macam mana dia punya susunan pelari. Kalau saya tanya tadi, ada berapa orang pelari yang masuk final tadi? Berapa orang tadi? Perasan tak? Ada berapa lorong? 8. Bagus. Boleh tak saya buat 9 orang? 8. Ya? Kalau saya tanya, boleh. final mesti 8 orang sahaja. Kurang tak apa. Ada final 7 orang. Ada final 6 orang. Okey, itu untuk acara akhir tari pecut. Okay, saya teruskan dengan slide saya yang pertama. Olahraga asas PJPK tingkatan 1. Okay, yang ni lah dia punya tajuk. Yang ada buku nota boleh tulis tajuk olahraga asas. Kita masuk untuk bab yang pertama. Dia ada banyak bab untuk olahraga. Kita akan belajar lompat tinggi, lontar peluru. Itu sukan-sukan yang ada dalam olahraga. Okay, untuk olahraga asas lari pecut. Yang pertama, yang ni tak perlu salin. Yang ni semua ada dalam buku teks. Kalau ada buku teks ni boleh baca dia punya sejarah olahraga. Panjang dia punya sejarah sebenarnya saya bacakan sedikit saja untuk dia punya fakta. So untuk olahraga ni dia merupakan salah satu sukan yang tertua di peringkat dunia. Sama ada di peringkat Olimpik ataupun di peringkat Asia ataupun di peringkat negeri ataupun negara. Sebab dia adalah salah satu sukan yang wajib. Yang mana untuk acara wajib sukan ni diperkenalkan Olimpik lama dan Olimpik ataupun kita namakan dia sebagai sukan Olimpik kuno di Greece. Dan dia juga merupakan salah satu acara sukan Olimpik moden, acara wajib untuk sukan olahraga ni. Dan untuk makluman semua, tahun 1998 Malaysia telah dipilih sebagai tuan rumah sukan Commonwealth yang mana ada acara olahraga yang dipertandingkan. Dan untuk dia punya peringkat negara yang mana MSSM ditubuhkan pada tahun 1958, iaitu setahun selepas tanah Melayu merdeka. 1998 untuk mengajukan kejohanan olahraga di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat nasional. Dia punya target untuk MSSM, dia punya nama penuh ialah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Tu seberingkas untuk itu typo bukan menganjurkan, menganjurkan kejohanan olahraga. Yang mana MSSM ni sebenarnya dia terlibat dengan semua sukan. Tapi olahraga pun dia merupakan dia punya main lah ataupun dia punya pasukan utama dalam MSSM. Sebab olahraga ni dia banyak dia punya acara. Yang seterusnya untuk slide ni tak perlu salin. Cuma dengar saja dia saya punya penerangan dari segi fakta sejarah olahraga. Yang kedua ialah untuk yang kita nak belajar hari ini ialah 100 meter. Acara lari 100 meter yang mana ni dia punya track ataupun dia punya yang sebenar ini track yang sebenar biasanya di stadium. Yang mana satu track ni satu pusingan penuh dia berukuran 400 meter. Ni 400 meter satu pusingan. Untuk makluman padang sekolah kita tu tak cukup 400 meter. Untuk cukupkan 400 meter awak kena pusing padang tu 2 kali. Maksudnya untuk acara sukan sekolah kita kalau ada nanti, kalau COVID dah tak ada, doakan. So untuk masuk acara 400 meter, awak kena pusing 2 kali di kita punya padang. So baru 400 meter.
Okay, itu untuk makluman. Tapi track yang asal 4 memang kali 100 ada Ustaz? Ya, 4 kali Ada apa? 100 ada ke? ada. Okay, Okey. saya teruskan dulu Nanti tanya. Dah saya buka soalan, Boleh kat nanti nota. tanya. So yang ni tak perlu salin, just tengok. Cuma untuk makluman, dia punya starting untuk 4 kali 100 di sebelah kanan. Ni kita anggap dia di depan stage ataupun pentas yang saya tunjuk ni. Yang sebelah bawah ni kita anggap dia sebagai depan ataupun stage utama lah. Yang mana untuk di sebelah bawah, sebelah kiri, dia merupakan starting 100 meter dan garisan penamat untuk 100 meter berada di sebelah kanan bawah. Ni ialah konsep track untuk acara larian. Tak kisahlah acara mana-mana jarak sekalipun, yang penting dia pun track ni dia sama sahaja. Cuma yang membezakan nanti saya ceritalah untuk 4 kali 100 dan 4 kali 400 meter. Untuk track 100 meter bermula di sebelah kiri dan berakhir berada di sebelah kanan yang berukuran sepanjang 100 meter. Okay, yang tu untuk fakta yang pertama untuk dia punya gelanggang. Okay, ni kita namakan dia starting block ataupun blok permulaan. So untuk sekolah kita dia ada beberapa grade. Saya dah order untuk grade yang macam ni sama. Yang ni mahal. Sebab tu kalau boleh bila kita belajar, awak cuba guna benda-benda ni supaya walaupun tak biasa ataupun memang first time guna, tu tak apa. Inilah peluang awak untuk belajar sebenarnya untuk gunakan blok permulaan. Untuk MSSD awak kena guna blok permulaan. Untuk peringkat sekolah tak guna blok permulaan. Dia ada beza untuk cara fasa permulaan ke garisan sedia dan mula tanpa blok dan menggunakan blok permulaan. Dia ada dua sedikit perbezaan Nanti saya tunjukkan contoh bila kita boleh belajar cara bersemuka nanti. Seterusnya ni nama dia spike. Spike ni maksudnya tajam. Ada macam paku kat bawah ni kan. So yang ni untuk biasanya kita gunakan bila kita berlari di atas track ataupun nak lari nak guna di atas padang pun tak ada masalah. Sebab dia boleh mencengkam dan awak pelarian tak terganggu. So spike ni dia agak tajam, sebab tu yang ni kena hati-hati kalau awak nak pakai. Sekolah kita punya ada, tapi sedikit sahaja sebab saya baru mulakan tim olahraga tahun lepas. Ada yang baru lebih kurang 3 ataupun 4 pasang sahaja. Yang lain tu semua saya pinjam. Yang seterusnya, ini peralatan untuk lari. Ni bukan, kalau saya kata spike, mana spike? Inilah kasut spike. Dia tak akan ada spike yang lain. Seterusnya untuk aspek keselamatan. Sebelum memulakan apa-apa aktiviti, yang pertama kita kena warming up atau membuat aktiviti memanaskan badan. Meningkatkan intensitas senam masa berperingkat, maksudnya tak boleh daripada tiba-tiba saya lari 100 meter, pecut. Tak boleh sebab awak kena buat pemanasan badan dulu dan awak kena jogging dulu supaya badan awak tu bersedia dan kita mengelakkan risiko untuk kecederaan. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan komponen yang ni dia punya lebih spesifik pada kekuatan otot dan sebagainya. Nombor 4, memakai pakaian sesuai. Kalau di sekolah, kita untuk waktu PJ, kita waktu pakai t-shirt PJ dan seluar track dia tak boleh pakai track yang ketat, tak boleh. Sebab nanti contoh nak buat aktiviti lompat pagar contoh takut terkoyak awak punya seluar. Sebab tu yang perempuan awak tak dibenarkan pakai kita namakan sebagai sweat pant ataupun panggil legging kan. So legging tak boleh sebab dia kurang sesuai. Dan untuk yang kelima, gunakan kasut khas pada pemuka balapan tadi. Kita namakan dia sebagai spike. Dan untuk yang keenam, kawasan larian bebas daripada sebarang bentuk bahaya. Maksudnya tempat awak lari tu tak ada sebarang kaca ataupun gangguan
yang boleh menghalang punya larian. Tu untuk aspek keselamatan. So yang ni saya terangkan ada 4 fasa. Dalam buku teks ni dia agak, kalau siapa ada buku teks, yang ni saya tunjuk sekejap. Siapa yang ada buku teks, dia agak ringkas. Ni. So dia agak ringkas, tapi yang sebenar memang kita ada 4 fasa untuk mana-mana sukan. Yang pertama fasa permulaan, fasa berlepas, fasa pecutan dan fasa penamat, ataupun dia punya fasa sukan yang lain permulaan, ikut lajak, fasa landas dan fasa penamat. Dia tengok jenis sukan. Kalau lontar peluru dia ada ansur maju. Fasa persediaan dia ada 4 fasa. Biasanya fasa persediaan ni atau permulaan ni semua sukan ada, dan fasa penamat semua sukan ada. Itu untuk 4 fasa yang terdapat dalam lari pecut. Okey, yang seterusnya nanti saya buka soalan, boleh tanya. Gaya larian berdiri dekam ni, ni saya tak perlu hurai. Berdiri ni berdirilah. Maksudnya yang ni fasa permulaan. Dekam ni maksudnya kita duduk. Ni tak perlu salin, ni tak perlu salin. Nanti saya bagi nota ni dalam dekat punya kelas masing-masing. Persediaan. Ni fasa persediaan. Peserta berdiri beberapa meter di belakang garisan pemula sebelum arahan ke garisan diberikan. Maksudnya yang sebetulnya maksudnya bila awak nak dari 100 meter ni garisan warna merah, nampak tak? Track nampak tak? So track ni sepatutnya awak berada di belakang garisan warna merah tu, di sebelah kiri. Beberapa dalam 1 meter duduk belakang, macam kita tengok dalam video tadi, semua pelari berada di belakang starting block. So bila arahan ataupun pengadil bagi tahu ke garisan, semuanya baru pergi ke garisan yang tempat permulaan ataupun tempat starting block. Yang tu untuk arahan ke garisan. Tengok arahan yang kedua. Arahan yang kedua. Ni ke garisan ke garisan. Peserta bergerak ke hadapan. Ni dia punya detail. Kaki hadapan dibengkokkan. Dia ikut kaki dominan masing-masing lah. Kedua belah tangan bersedia di sisi. Ini pun dia detail. Tapi nak senang cara pun tak boleh. Dia kena buat ukuran. Nanti saya tunjukkan bila dah habis kita punya fasa yang pertama ni. Kegarisan sedia ni maksudnya badan tu diangkat atau badan kita dicondohkan ditambah ke hadapan. Macam kita badan kita membungkuk ke hadapan dan berada dalam keadaan lurus. Okey, kaki belakang tolak ke tanah, badan tidak bergerak dan perhatian ditumpukan pada pistol ataupun tiupan whistle untuk kita mulakan larian kita. Mula terus berlari. Biasanya yang ni kita akan keluar kaki yang dominan dulu, kaki yang berat. Kalau tanpa starting block, kita akan keluar menggunakan kaki yang berada di belakang, kita tolak ke depan. Kalau tanpa starting block, kita akan keluar kaki yang yang dominan, yang berada di belakang. Untuk tanpa starting block. Di kedudukan kaki dia agak berbeza. So untuk ni saya kena tunjuk depan-depan sebenarnya. So ada dia punya gambar ni berdiri belakang garisan. So bila berdiri ke garisan terus berada di garisan permulaan, ni gaya dekam untuk kita tunduk. Gaya berdiri bersedia ni biasanya untuk lari yang acara long distance seperti 3,000 meter, 1,500 meter, yang tu semuanya gaya berdiri untuk bersedia. Dia tak ada kegarisan sebenarnya sebab dia memang dah berada di garisan. Arahannya terus sedia, mula. Sedia tembak je untuk
gaya berdiri. Khususnya ini kegarisan yang saya tunjuk tadi. Tangan dibuka separas dengan bahu. So satu kaki, biasanya kaki kita yang dominan. Kaki kita yang dominan untuk tanpa starting block. Kaki dominan kita berada di bawah. Lutut kita yang dominan berada di bawah. Kaki yang bukan dominan dia akan berada di belakang. Ini untuk tanpa starting block. Tapi kalau ada starting block, dia terbalik. Kaki dominan kita berada di belakang. Kaki yang bukan dominan kita berada di depan.